Okay, so macam semalam apa yang cikgu terangkan, bila kita gunakan petua sinus untuk cari sudut, kadang-kadang kita tidak ambil jawapan yang diberi oleh soalan. Kita kena ambil sudut yang satu lagi, sudut cakra dia. Okay? Dan bila benda ini berlaku, kita kata sebenarnya ini ialah kes berambiguity lah. Maksudnya, okay, dari segi tarifan lah kalau kamu tengok, kita gunakan petua sinus, kejap. Bila kita gunakan petua sinus cari sudut, alamat satu tak nak ikut kejap. So katakan kita gunakan petua sinus cari sudut. Kita ada rumus dia, ada satu sisi bagi dengan sin sudut dia. Satu sisi bagi dengan sudut pasangan dia. Sekarang kita nak gunakan petua sinus cari sudut. Katakan kita nak cari sudut A ini. Kita nak cari sudut A. Kita nak cari sudut A ini. Maksudnya, maklumat yang kita ada ialah dua sisi, satu sudut. Dan antaranya salah satu sisi dengan sudut ini ialah dalam pasangan. So, bila kita ada dua sisi, satu sudut, dan dua sisi itu, salah satu sisi dalam dua sisi itu adalah perpasangan dengan sudut yang diberi. Waktu ini mungkin kita berlaku case berambiguity lah. Maksudnya dengan maklumat ini kita mungkin lukis dua segitiga yang berbeza. Satu ialah segitiga bersudut tirus, satu ialah segitiga bersudut cakar. Tapi bukan setiap kali berlaku. Macam semalam kita tengok, waktu kita buat contoh pertama ke kedua, dia tak ada masalah ini. Ada contoh ada masalah, ada contoh tak ada masalah. So sebenarnya dia ada syaratnya. So dalam gambar raja di atas ini, cikgu terangkan dari segi konsep lah. Bila keadaan ini berlaku. Tapi waktu kita kira, sebenarnya kita tak berapa lah nak buat mula dengan ini sebab mengusahakan keadaan. So dia punya konsep macam ini. Kalau sekarang cikgu bagi dua sisi, satu sudut. So kalau kamu tengok gambar raja ini, ialah cikgu bagi sisi A dan sisi C. Lepas tu cikgu bagi sudut ialah pasangan untuk A punya. Cikgu bagi ini. So bila cikgu bagi maklumat dua sisi satu sudut dan di mana ada satu pasangan punya. Kes berambiguity mungkin berlaku bergantung kepada sisi yang satu lagi. Bergantung kepada sisi ini. A ini. Dia lebih tinggi daripada dia lebih besar daripada tinggi segitiga ke ataupun sama ataupun lebih kecil. Dia akan mempengaruhi. Tinggi segitiga maksudnya ini. Hari ini susah sikit nak faham konsep. Tinggi segitiga di sini. Kamu tahu tak macam mana nak cari tinggi segitiga? Satu dua orang nak mic. Ni Husna ke, Nadia ke, nak mic. Ke Farah ke? Kamu tahu tak macam mana nak cari tinggi segitiga? Halo. Hypotenuse. Maksudnya, katakan sekarang, katakan sekarang, cikgu tahu sudut ini ialah 30 darjah. Saya tahu sisi ini ialah 5 cm contohnya. Kamu boleh kira tak berapa tinggi segitiga ini? Macam mana? Petua sinus. Gunakan petua. Satu cara ialah kita gunakan petua sinus. Kalau gunakan petua sinus macam mana? Katakan tinggi itu cikgu wakilkan dengan T. Macam mana? Tak boleh.
Kenapa tak boleh? Sebab tak ada sudut yang Okey. Tapi cikgu dan tanya dulu, kalau ini merupakan tinggi segitiga, bawah ini ialah tapak kan? Berapa? Apa bunyi ni? Okey, berapa sudut di sini? Berapa sudut di sini? 90 darjah ke teacher? Ya, 90 darjah. Kalau kita nak cari tinggi dan tapak kan membentuk 90 darjah. Okey, sebalik kepada tadi kamu nak gunakan petua sinus. Sekarang boleh ke tak boleh? tak boleh. Tak boleh juga. Kenapa? Tadi kata sudut tak ada, sekarang saya wujudkan sudut untuk kamu. Boleh. Boleh. Macam mana gunakan? Panjang C. Okey. Panjang C iaitu 5 lah Katakan itu nilai dia 5 per 90. Okey, sin jangan lupa nanti tekan kalkulator lupa tekan sin. Okey, sama dengan P per sin 30. 30. Okey, cikgu nak cepat. Tolong tekan kalkulator apa jawapan dia. Berapa? 5. 5 balik? 5. Tak mungkin 5 balik. Tak logik. $2.5. Kena balik. Cikgu dapat 2.5. 2.5. Pelajar lelaki yang dapat 5 tu, macam mana kamu tekan kalkulator? Okey, salah tekan cik, dapat 2.5. Salah tekan. Okey, soalan saya semula. Kalau itu ialah 90 darjah, segitiga ini ialah segitiga bersudut dekat kan? Kenapa nak gunakan petua sinus? Tak boleh ke saya gunakan sin sahaja? Sin sudut sama dengan sisi pertentangan bagi sisi hipotenus. Boleh tak? Boleh. Boleh. So mana satu betul? Mana satu betul? Semua betul. Semua betul. Cuba kamu tekan kalkulator. Dapat tak jawapan ini 2.5? Dapat. Itu yang cikgu nak cakap di sini. Kalau segitiga itu ialah bersudut dekat, kamu tak nak gunakan petua sinus, petua kosinus pun tak apa. Apa yang kamu belajar sebelum ini sudah mencukupi untuk kamu jawab soalan. Okay? Macam soalan ini kali ini cikgu tanya berapa tinggi segitiga. Bila tinggi dengan tapak dia bentuk 90 darjah. So kalau saya tak nak gunakan petua sinus, saya gunakan trigo, teorem Pythagoras yang saya belajar sebelum ini, tak ada masalah, kamu boleh dapat jawapan dia lah. Okay? Tapi kalau sekarang cikgu bagi kamu satu segitiga arm, maka awak tak ada pilihan. Nak tak nak, mesti gunakan petua sinus. Kalau tidak, jawapan itu salah. Okay? Kalau segitiga bersudut dekat, maka tak apa. You nak gunakan apa yang awak belajar sebelum ini, ataupun you nak gunakan petua sinus yang belajar semalam, okey je, jawapan dia sama. Okay? Sebab petua sinus lebih umum. Dia boleh digunakan untuk semua segitiga termasuk segitiga bersudut dekat. Apa yang awak belajar sebelum ini, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, teorem Pythagoras, trigo, sin, cos, tangent, itu semua hanya boleh digunakan untuk segitiga bersudut dekat. Kalau bukan segitiga bersudut dekat, jangan pakai. Pakai, salah. Awak tak akan dapat nilai yang sama. Okey, so maksudnya soalan di sinilah kalau kamu tengok okay, katakan sekarang cikgu punya sudut ini ialah 30, ini ialah 5 cm, maka dia akan cakap di sini. Kita akan tengok nilai A kita. Kalau nilai A kita kurang daripada 2.5, okay, nilai A kita kurang daripada 2.5, contohnya 2 cm. Katakan nilai A ini 2 cm sahaja. Maka sebenarnya segitiga ini tak wujud.
Kita tak boleh lukis satu segitiga, situ 90 darjah, sisi C dia 5, tapi sisi A dia 2 cm. Segitiga itu tak dapat dilukis. Cikgu lukis dalam, cikgu wakil dalam gambar aja ini kamu nampak kan? Kejap. Sabarlah dengan komputer cikgu sekarang. Tak nak bagi saya padam. Sorry lah, tak payah padam lah. Okay. So kalau kamu tengok yang cikgu tulis A ini, yang cikgu buat A ini, dalam mana apa warna ni? Yang A ini, kalau dia kurang daripada 2.5 cm, kamu tengok dalam gambar aja nampak kan? Dia tak sempat nak sentuh tapak di bawah tu. So kalau dia tak boleh sentuh tapak di bawah tu, segitiga ni sebenarnya tak wujud. So memang mungkin berlaku cikgu sebenarnya tak boleh bagi nilai sesuka hati kepada kamu. Bila cikgu bagi segitiga itu mungkin tak wujud. Mungkin tak wujud Okay. So setiap kali sebenarnya kalau cikgu bagi soalan, cikgu memang kena semak dulu. Bukan boleh tukar bagi nombor sesuka hati. Kalau cikgu terbagi keadaan macam ini, sebenarnya segitiga ini tak wujud. Okay. Dan kalau nilai A itu sama dengan tinggi segitiga, kalau untuk kes yang cikgu bagi contoh bawah itu, maksudnya kalau dia ialah nilai 2.5, nilai A ini ialah 2.5, ialah 2.5, maka kita hanya mampu lukis satu segitiga sahaja, dan segitiga itu ialah segitiga bersudut dekat. Jangan ngam dia sentuh di sini dan sini 90 darjah. Tapi kalau sekarang nilai A itu lebih tinggi daripada segitiga, contohnya cikgu bagi kamu 4 cm. So dia mungkin ada dua keadaan. Satu, dia bentukkan di sini, maka kamu dapat satu segitiga bersudut cakar. Tapi mungkin berlaku juga dia bukan sentuh di sini, tapi dia di sini. Kalau dia di sini, kamu akan bentukkan satu segitiga bersudut tirus. Itu konsep dia lah. Kalau kamu rasa benda ini terlalu susah, jangan, tak apa sebab ini soalan, ini konsep dia sahaja. Yang sepentingnya awak ingat saja. Kalau saya gunakan petua sinus cari sudut, mungkin saya tidak ambil jawapan kalkulator, saya terpaksa ambil jawapan yang satu lagi. Sebab mungkin itu ialah segitiga bersudut cakar. Dan macam mana saya nak tahu itu ialah segitiga bersudut cakar? Macam contoh semalam ialah dari segi gambar raja itu. Dari segi gambar raja itu, saya bagi kamu nampak dengan jelas. Sudut yang kamu nak cari itu ialah sudut cakar. So, tahulah itu sudut cakar. Okay. Kedua yang kamu boleh tahu ialah dalam soalan itu mungkin dia akan sebut macam ini. Jadi tengok contoh saya ada. Okay. Siapa sudah sesama ni? Okey, mana saya nak cari ya? Cikgu punya contoh tak? Cikgu punya contoh tak ada. Kadang-kadang dalam soalan tu dia tak bagi gambar aja, tapi dia sebut. Dia kata cari sudut ABC, di mana sudut ABC ialah sudut cakar. Kalau macam itu kita pun tahulah, kita tidak ambil jawapan yang pertama, kita ambil jawapan yang selepas kita buat 180 tolak dia. Boleh ada dua keadaan kita tahu. Kita tahu kita kena buat ambil jawapan yang kedua. Satu ialah dia bagi gambar raja, dan daripada gambar raja itu saya nampak sudut itu lebih daripada 90 darjah. Dia ialah sudut cakar. Okey, satu lagi bentuk soalan ialah soalan itu tak bagi gambar raja, dia cerita je. Tapi bila dia cerita, dia memberitahu dalam ayat dia. Dia kata sudut itu ialah sudut cakar. Ataupun dia kata sudut itu lebih besar daripada 90 darjah. So kita tahulah ini kita kena ambil jawapan yang satu lagi. Tapi ada juga soalan dia akan kata saja, cari nilai-nilai yang mungkin bagi sesuatu sudut. Kalau bunyi macam ini maksudnya dua-dua jawapan dia nak. Sebab dia kata nilai-nilai yang mungkin. So tadi apa yang cikgu cerita dalam gambar raja ini ialah konsep kenapa case for ambiguity berlaku. Tapi dalam semasa kita buat latihan, sebenarnya kita tak buat kerja ini. Kita tak buat kerja ini, kita hanya perlu alert saja. Gunakan petua sinus cari sudut,
mungkin berlaku kes berambiguity. Iaitu saya kena ambil jawapan 180 tolak jawapan kalkulator. Nak tahu, gambar aja tunjukkan sudut cakar, ayat tunjukkan memberitahu itu ialah sudut cakar. Ketiga ialah soalan kata cari nilai-nilai yang mungkin bagi sudut. Tapi kalau dia sebut macam ini punya, awak kena bagi kedua-dua jawapan. Maksudnya jawapan kalkulator pun dia nak, jawapan kalkulator nak, jawapan 180 tolak dia itu pun nak. Dua-dua dia nak. Boleh ya? Okey, di sini dia ceritalah. Ini saya terangkan apa yang cikgu gambar aja di atas ya. So, kes berambiguity wujud jika diberi panjang dua sisi A dan C dan satu sudut bukan kandung. Ataupun senang cakap ialah kalau gambar aja itu salah satu pasangan dia lah. Sebenarnya kalau dia bagi A ke dia bagi C, semua itu ialah sudut bukan kandung. Sudut bukan kandung maksudnya kalau ini A, ini A, ini C, ini dipanggil sebagai sudut kandung. Sudut yang dibentuk oleh dua sisi itu dipanggil sudut kandung. So, kes berambiguity ini dia kata kalau cikgu bagi satu A, cikgu bagi satu A, cikgu bagi satu C, lepas itu cikgu bagi sudut sama ada di sebelah sini ataupun sebelah sini. Sebab kalau sudut sebelah sini ialah sudut C, kalau sudut sebelah sini sudut A. Ataupun dengan kata, macam cikgu cakap tadilah, dia ialah pasangan. Dia ialah pasangan. Dia mungkin berlaku dan sudut itu mesti sudut tirus ya. Dia tak mungkin sudut cakar. Kenapa dia tak mungkin sudut cakar? Jumlah sudut dalam segitiga ialah berapa? 180. 180 darjah kan? Kalau salah satu sudut kita sudah merupakan sudut cakar. Sudah merupakan sudut cakar. Maksudnya dia lebih daripada 90. Tak payah kata panjang lah, 91 darjah lah. Kalau dia ialah 91 darjah, so kita tinggal berapa darjah lagi? 89 darjah. Itu kena pakai untuk dua sudut lagi. So mungkin lagi dah itu sudut cakar. Okay. So itu sebabnya dia kenapa kata sudut bukan kandung itu mesti ialah sudut tirus. Sebab kalau dia ialah sudut cakar, no way lah ada lagi satu sudut cakar dalam segitiga itu. Satu segitiga maksimum satu sudut cakar aja. Kalau tidak, lepas kelas awak cuba pergi lukis. Cuba lukis satu segitiga bersudut cakar, dalam tu ada dua kali sudut cakar. Tak ada, sekali saja. Walaupun kita panggil dia sebagai segitiga bersudut cakar. Ini kalau kamu tengok balik apa yang kamu lukis semalam. Segitiga bersudut tirus, ketiga-tiga tirus. Tapi bila kita kata segitiga bersudut cakar, bukan bermaknanya ketiga-tiga bersudut cakar. Salah satu saja boleh bersudut cakar. Boleh ya? Okey, B itu yang cikgu cerita lah ya. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung A itu mesti lebih pendek daripada sisi yang satu lagi tapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. Itu yang cerita tadi lah. Okey. Kalau tak boleh hafal benda ni pun tak apa sebab so far matematik tambahan tak nampak lagi ada soalan uji ayat so okey punya lah, hanya sebagai pengetahuan. Okey, yang lebih penting di sini ialah yang selalu cikgu nampak dalam SPM, dia bukan tanya kamu bila kes berambiguity ini berlaku. Okey, yang cikgu nampak biasanya ialah soalan macam ini. Okey, satu ialah apa yang cikgu cerita tadilah, dia suruh kamu cari sudut. Lepas tu awak gunakan petua sinus cari sudut. Lepas tu yang dia bagi tu sudut cakar. Yang kita tengok semalam lah. Yang satu lagi yang sangat kerap keluar dalam exam ialah dia suruh kamu lukis. Yang satu lagi ialah macam mana. Maksud saya, katakan dia sudah dalam exam, dia sudah bagi segitiga ini. Dia sudah bagi segitiga ini. Sorry lah, cikgu tak padang gambar aja sebab tak tahu susah nak padang sekarang. Okay. Dia bagi segitiga yang cakar ini. Dia minta kamu lukis segitiga yang satu lagi. Iaitu dia nak ini. Dia nak ini. Itu bentuk soalan yang agak kerap keluar dalam exam. Dia minta kamu lukis. Macam mana bentuk segitiga yang satu lagi. Okay. So untuk buat soalan ini, okay, kamu kena tengok cara buat ya. Okay.
Cikgu minta kamu lukis kes segitiga yang satu lagi lah. Okay. So biasanya bila dia minta kamu lukis kes segitiga yang satu lagi, dia mesti beritahu kamu lah apakah dua sisi dan satu sudut yang tak boleh ubah. So ikut soalan ini cikgu kata AB tetap, maksudnya sisi ini tetap. BC tetap. BC tetap. Dan kalau kamu tengok di situ C tu cikgu buat tanda kan, sebenarnya cikgu bagi tips. Nanti C ini akan bergerak. Okay. Lepas tu cikgu kata BAC tetap. Sudut ini tetap. Okay. So yang pentingnya dalam soalan ini kamu kena baca dulu ataupun cuba faham sebab soalan ini biasanya soalan 10 markah. So dia panjang. So kamu kena baca di atas sampai bawah, kamu kena faham segitiga yang kamu nak lukis itu apakah dua sisi dan satu sudut yang saya tak boleh ubah. Okay, so contoh soalan ini cikgu sudah bagi tip dan tanda di situ. Biasanya cikgu suka buat tanda di situ supaya senang tengok. Cikgu buat tanda di situ. Lepas itu soalan ini dia baik hati sikit, dia beritahu kamu pucusi akan bergerak. Pucusi akan bergerak. Lepas tu dia tanya awak, suruh kamu lukislah. So kalau dalam exam ini soalan kertas 2, awak akan gunakan aspek sendiri. Awak akan jawab pada kertas 2. So apa yang perlu kamu buat ialah ambil kamu punya kertas jawapan, tindih atas kertas soalan, tolong lukis balik segitiga ini. Ikut sebiji sebulat macam soalan. Kamu jangan conteh, maksudnya kamu jangan ambil katakan inilah kertas jawapan kamu. Okey. Sekejap. Susah nak padam. Maksud saya Okey, kejap. Dia bergerak pula. Okey. Katakan ini kertas soalan kita, ini kertas soalan kita. Ini kertas soalan Ini kertas jawab. Gerak ke mana pula? Okey. Okey, ini kertas jawapan kamu. Okey. Kenapa dia bergerak? Okey. Kamu jangan main lukis sesuka hati macam ini. Kamu mesti tindihkan kertas jawapan kamu pada kertas soalan dan lukis sebiji sebulat macam dia. Sebab kadang-kadang bila kamu lukis sesuka hati, mungkin shape itu sudah lari. Bila shape itu sudah lari, nanti awak nak lukis so tak boleh. Lihat, so cikgu balik ke sini ya. Sebab ini dia akan guna. Save. Okey. Ya, apa ni? Okey. Mana? Okey. Kejap. Slow motion bergerak. Kejap sabar tunggu saya, dia tak nak bergerak cepat. Okay. So, apa yang perlu kamu buat bila kita nak lukis dia? So, mula-mula kamu lukis semula segitiga itu, kemudian kamu buatlah simbol macam mana, nanti sendiri faham sisi mana dan sudut mana tak boleh berubah. Okay, so pakai contoh cikgu buat macam ni. Okay, lepas itu okay, contoh pertama ini saya sudah buat dia dalam soalan dalam susunan yang cantik. Macam mana dipanggil sebagai susunan yang cantik? Kita ada segitiga, ada 3 sisi kan? Sekarang dia bagi kita 2, 1 tak bagi kan? So kamu kena pastikan sisi yang dia tak bagi itu seolah-olahnya jadi tapak segitiga kamu. Maksudnya kamu pusing kertas ini. Okay, mungkin cikgu tengok contoh mana lagi. Okay, kalau contoh P, PR tetap, PQ tetap, PRQ tetap. Kalau contoh kedua ini pun okey sebab sisi yang tak bagi itu PQ memang jadi tapak kita, maka tak ada masalah.
Okey, kita cari contoh yang dia tak jadi tapak. Macam soalan C. Cikgu bagi GH tetap, GK tetap, sudut GHK. Sudut ini tetap. So, sisi yang cikgu perlu bagi ialah HK kan? Tapi kali ini HK itu tak jadi tapak kamu. Itu maksud saya. Boleh? Okey kan? So, apa yang perlu kamu buat? Okay. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu kena pusingkan segitiga ini. Okey, dalam gambar raja, dalam apa yang saya buat sekarang, saya pusing segitiga lah. Kalau kamu pusinglah kertas kamu. Faham? Pusing kertas kamu sehingga garis HK ini jadi tapak kamu. Okay? Dan sisi yang dia bagi itu letak di sebelah atas. So, cikgu kena pusing macam mana? Sorry. Tak nak lah. Over. Kejap. Kamu pusing kertas lah ya. So, cikgu akan pusing jadi macam ini. Boleh. Mungkin cikgu boleh. Bila saya pusing, ini tempat G, ini tempat H, ini tempat K. Sudut yang cikgu bagi sini. Boleh ke? Kamu pusing kertas. Kamu akan dapat bentuk macam ini. So, buat balik simbol lah ya. Kamu tak payah buat balik simbol sebab kamu kertas yang bergerak. Masalah cikgu segitiga yang bergerak ya. So, ini tetap, tadi apa lagi tetap? GK tetap. Okay? So, pusing segitiga itu sehingga sisi yang tak diberi oleh soalan tu ada menjadi tapak kita. Menjadi tapak kita. Lepas tu, sisi yang dia bagi itu kita biar dia di atas. So, macam soalan A, B itu cikgu memang bagi gambar aja yang cantik. Sudah, sisi tak nak ialah tapak kita. Yang sisi yang dia bagi di atas. Okay? Kalau soalan C, cikgu terpaksa pusing lah. Pusing sehingga jadi macam ini. Okay, boleh? Okay, lepas itu, kamu akan tengoklah sudut yang diberi oleh soalan itu, dia sama ada, kalau contoh pertama, dia berada di sebelah kiri. Kalau contoh kedua, dia berada di sebelah kanan. Okay. Kalau contoh yang ketiga, selepas saya pusing, dia juga berada di sebelah kanan. So, tak kisahlah, dia mesti sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Dia tak mungkin di atas ya. Kalau di atas, benda ini tak berlaku. Case berambiguity. So, soalan tak mungkin suruh awal lukis satu segitiga baru. Tak mungkin berlaku. Sebab cikgu sudah katakan, bila dia bagi maklumat dua sisi dan satu sudut, antara mereka mesti ada salah satu ialah pasangan. So, contohnya kalau contoh A, yang ini, harap boleh tu kawan. Okay. Yang ini dengan ini ialah pasangan. Kalau contoh kedua, ini dengan ini ialah pasangan. Kalau contoh ketiga, ini dengan ini ialah pasangan. Kalau cikgu bagi sudut di atas ini, dia punya pasangan di bawah. So, tak mungkin berlaku. Boleh ya? So, mula-mula kamu pusing, sisi yang tak diberi, tak tetap itu di bawah. Okay? Sisi yang diberi itu di atas. Lepas tu kamu akan tengok sudut yang ditetapkan itu sama ada di kiri ataupun di kanan. So, kita pegang di sini. Kalau dia berada di kiri, maka yang bergerak ialah kanan. Kalau dia berada di kanan, yang bergerak ialah di kiri. Maksud saya contohnya soalan pertama, tadi cikgu dah pula untuk kamu. Yang bergerak nanti ialah C. Boleh? Kalau contoh kedua, cikgu sengaja tutup atas sikit. Okey. Nanti pucu mana akan bergerak? P, Q, R. Sudut dia di kanan. Yang bergerak mesti di kiri. So, pucu akan bergerak. Contoh kedua. Q akan bergerak. Boleh? Contoh C, sudut di kanan. Tengok segitiga yang lepas pusing tu. Sudut di kanan. So, pucu yang akan bergerak. K. Tapi soalan dalam contoh cikgu baik hatilah, cikgu beritahu pun K itulah yang bergerak. Okay? Cikgu beritahu Q itu yang bergerak. Tapi memang ada soalan dia tak bagi tahu Macam mana dia tak bagi tahu? Dia kata
KL tetap. LM sama dengan LM. LKM sama dengan LKM. Maksudnya dia semua pucu itu dia buat simbol tu. Okey, bila dia buat semua simbol pada dia punya pucu, itu bukan maksudnya ketiga-tiga pucu bergerak. Itu maksudnya dia tak nak cakap pucu mana bergerak. Kamu sendiri teka. Okay? So kalau keadaan itu berlaku, macam cikgu lah sisi yang tak diberi nilai letak sebagai tapak, pusing kertas kamu sampai dia di tapak, memang akan nampak sudut yang diberi sama ada di kiri ataupun di kanan. Kalau sudut di kiri, maka yang bergerak di kanan. Kalau sudut di kanan, yang bergerak di kiri. Ya? Okey, lepas itu macam mana nak gerakkan? Okey, kalau kamu ada yang lukis bulatan tu panggil apa? Jangka lukis. Okey, kalau kamu ada jangka lukis, okey, kamu letak kamu punya macam nak lukis. Okey, jangka lukis. Kamu punya apa? Pusat di sini. Lepas tu yang satu lagi yang bergerak punya di sini. Kamu pusingkan dia. Pusingkan dia sehingga dia sentuh tapak sekali lagi. So kalau kamu tengok cikgu buat benda ini, cikgu bergerak. Macam nak cakap nanti apa saya padam kejap. Harap-harap boleh padam. Okay. Saya tidak tahu kenapa saya punya ini tiba-tiba tak boleh padam. Apa ni? Sudah. Okey, sudah. Okay. So, apa yang kamu buat ialah kamu seolah-olahnya lukis satu bulatan, sinilah pusat bulatan kamu. Satu bulatan. Cikgu lukis tak cantik. Satu lukis. Cikgu pakai alat lukis Sekejap. Kalau tidak tak nampak. Okay, kamu pakai jangka lukis benda inilah cikgu tidak pandai wujudkan jangka lukis dalam komputer. So cikgu buat kamu bayangkan kamu lukis satu bulatan. Satu bulatan di mana pusat bulatan ialah B itu. Kenapa? Okey. Pusat bulatan ialah B itu. Lebih kuranglah cikgu lukis. Okey. Dia punya bulatan pun tak bulat sangat. So, lukis satu bulatan, pusat bulatan ialah B. Lepas tu, kamu pastikan bulatan kamu sentuh pucu yang nak bergerak itu. So, kalau saya, cikgu bulatan saya kali ini terlalu besar, saya buat kecil sikit. Boleh faham? Kamu lukis satu bulatan, B itu sebagai pusat. Lepas tu bulatan kamu mesti sentuh bucu yang bergerak. Ya? Okey. Lepas tu kamu tengok balik. Perasan tak bulatan ini sentuh tapak sekali lagi. Di sini. Di sini. So bila kamu sambungkan ini, inilah segitiga yang satu lagi. Inilah C yang baru. Saya ulang balik Untuk contoh B, so bila kita sudah pusing elok-elok sisi yang tak tetap itu sebagai tapak, kita nampak sudut di kiri, so pucu yang bergerak di kanan iaitu Q. So saya akan lukis satu bulatan, pusat dia di P. So maksudnya katakan cikgu gerakkan bulatan ini cikgu akan buat sehingga pusat saya di P. Pusat saya di P dan bulatan saya mesti sentuh Q yang bergerak. Pucu Q, sebab pucu Q bergerak. Cikgu kecilkan sikit sampai saya sentuh. Kamu jangan lukis bulatan macam inilah, kamu pakailah jangka lukis. Tapi kalau siapa pandai, dia sebenarnya boleh pakai pembaris saja. Dapat jari dia. Okey, so inilah bulatan kita.
Okay, cikgu tanya kamu, bulatan saya sentuh tak tapak sekali lagi? Tapak Tak. saya RQ, dia tak sentuh kan? So, bila tak sentuh, apa yang kamu berlaku? Bukan, okey, cikgu dia tak sentuh RQ, tapi dia sentuh PR. Saya ambil PR. Tak boleh. Kita mesti ambil tapak punya. So, kalau dia tak sentuh, apa yang kamu buat ialah panjangkan garis ini. Alamak, saya sentuh dia. Apa yang kamu buat, kamu lukis satu, panjangkan tapak kamu. Pakai pembaris, panjangkan tapak kamu. Dan awak akan dapati kalau saya panjangkan, dia sentuh di sini. So, saya sambung garis. So, inilah Q yang baru. Inilah Q yang baru. Cikgu ulang lagi ya. So, soalan C. Selepas saya pusing, inilah bentuk dia. Lepas tu saya akan tengok bucu di sebelah kanan. So, bucu yang bergerak ialah K. So cikgu nak tanya kamu, bulatan kita pusat di mana? G ke, K ke, H? G ke, K ke, H? Mana satu? G. Di G ya. So di tempat G. Dan kenapa? Sorry, apa dia? Tak, sorry teacher, saya bersin. Bukan cakap dengan saya. Tak apa. Dia bergerak ke atas balik. Salah, saya punya tak tahu kenapa sekarang susah nak bergerak. Semalam sudah cuci, tapi sama juga. Dia jadi berat. So, pusat dia di G. Pusat dia di G. Dan saya kena pastikan bulatan saya mesti sentuh bucu yang bergerak itu. Maksudnya saya kena sentuh K. So, besar sangat je, pernah kecilkan sikit. Tapi kurang lah ya. Okay. Kalau kamu pakai jangka lukis, maka kamu tak adalah masalah ini. Sebab itu pakai komputer. So sekarang kamu tengok, bulatan itu ada tak dia sentuh tapak kamu sekali lagi? Ada. Ada. So kalau ada, kita tak payah panjangkan tapak kita lah. So kita jumpa dia sentuh di sini. Kita jumpa dia sentuh di sini. So kamu sambungkan saja. Sambung dengan sambung dengan pembaris. So inilah bucu baru. Boleh? Contoh yang terakhir. Cikgu tak nampak apa-apa dulu. Selepas kamu tak ada masalah sebab bila kamu pakai kertas, kamu terus buat simbol ini, nanti awak letak balik sudah ada jawapan lah. Cikgu yang susah sikit, cikgu kena lukis balik. Pusing. Bila pusing macam mana? Kejap. Kamu sebenarnya tak payah buat kerja ini sebab kamu memang terus condeng di sini kan. Cikgu buat. Kalau inilah garis dia. Tepat sikit. Tepat. Garis ini dengan kalau cikgu pusing tu, cikgu pusing balik. Kalau kamu maksudnya kamu cikgu pusing balik. Inilah dia lah. So sepatutnya cikgu nampak macam inilah lebih kurang. Tapi kamu tak payah buat kerja ini sebab kamu pusing balik kertas, benda itu sudah jadi. Boleh ya? So sekarang kita tengok contoh D. Cikgu sengaja tak bergerak apa-apa. Kamu ikut arahan tu buat. Tengok jadi tak? Sekarang kamu label dulu. Kamu label dulu sisi mana dengan sudut mana adalah tetap. Label dulu.
Okay. Jangan tunggu saya tak label, saya nanti baru buat. Kamu buat sendiri. KL tetap, LM tetap, sudut LKM tetap. Itu dekat K sana tetap. Sudah? Okey, sekarang sisi yang tak tetap itu bukan tapak dia kan? So, pusing kertas kamu sehingga sisi tersebut jadi tapak kamu. Dah? Okey, sekarang tengok balik. Bucu yang tetap itu di kiri ke di kanan? Ingat kalau bucu di kiri, sudut di kiri, sudut tetap itu di kiri, bucu nak bergerak ialah kanan. Buatlah apa-apa simbol sendiri ingat. Kalau sudut yang diberi tetap itu di kiri, maka bucu nak bergerak nanti di kanan. Okey, sudah? Okey, sekarang cuba sediakan satu bulatan tu di mana pusat mesti berada yang di pucuk atas itu. Saya tak tahu apa. Bucu tu. Lepas tu pelukis bulatan tu biar dia sentuh bucu yang bergerak itu. Cikgu terlalu cepat ke? Okey ya? Okey ya? Okey, teacher. So sekarang, adakah bulatan itu sentuh tapak kali kedua? Tak. Tak. Okey, kalau tak macam contoh B tadi, kamu panjangkan sehingga dia sentuh bulatan. Mungkin di antara kamu tak ada jangka lukis, tak apalah, lebih kurang lah. Kamu buat lebih tahulah, lebih kurang aja. Sebab inilah karang graf, so tak payah lukis dengan tepat. Sudah? Okey, sekarang buat garis tersebut. Labelkan pucu baru kamu, iaitu apa? M. Pucu M yang baru itu. Okey? Dah? Okey, sekarang tengok jawapan kamu dengan jawapan saya. Ayah, kenapa tak nak bergerak? Hang terus. Kejap, saya buka balik. Okey. Okey. Oi. Tadi tak save kan? Okey, so cikgu buat. So, katakan inilah segitiga kamu. So, label belum label. Yang tetap ialah KL. Okey, untuk memudahkan saya nanti pusing saya buat warna lah ya. KL tetap. Okay. KL tetap. Cikgu tak lukis sebab dia masalah bila saya pusing dia hilang. Okay. KL tetap. LM tetap. Okay. LM tetap. I tengok bergerak lagi. Okay. LM tetap. Okay.
Ini benda tetap, ini benda tetap. Apa lagi tetap? Sudut K tetap. Okay. Sudut K tetap. Nah, lebih kurang lah. Pak satu conteng di sini. Okay, pak satu titik di sini lah. Okay, untuk beritahu saya itu sudut tetap ya. So kalau keadaan macam ini, so bila saya nak pusing, sorry ya, ganggu sikit. So bila saya nak pusing, saya akan pusing sampai km lah jadi tapak saya kan. So saya pusing, sudah over. Macam ini. Okay. Okay, saya pusing sampai km jadi tapak saya. So di situ saya nampak pucu tetap di kiri. So pucu yang akan bergerak nanti ialah pucu M ini yang akan bergerak. Okay? Pucu M ini akan bergerak. So saya akan lukis satu bulatan, pusat dia di L. Okay? Saya akan lukis satu bulatan, pusatnya di L. Pusatnya di L. Okay. Dan mesti sentuh pucu yang bergerak iaitu L. Terlalu besar bulatan saya kecilkan sikit. So inilah bulatan dia. Okay, macam tamu tadi katalah di mana bulatan yang saya lukis ini dia tak sentuh tapak dua kali. So saya terpaksa panjangkan. Saya terpaksa panjangkan tapak saya supaya dia boleh sentuh dua kali. So saya pun lukis panjang sikit. Okay. Sampai dia sentuh kali kedua di tempat ini. Di tempat ini. So saya pun lukis lagi satu garis daripada pusat bulatan itu. Cikgu lukis sampai tempat ini. Bulatan saya, saya punya bulatan sangat sengit lah. Kejap. Sebab L tak macam pusat. Bila L tak macam pusat, dia memang ganggu sikit. Bulatan. So cikgu akan nampak dia sentuh di sini. Dia sentuh di sini. So maksudnya inilah tempat M baru. Sorry ya, sebab komputer saya ada sikit masalah sekarang. Okay, inilah tempat M baru. Rumah nak tanda. Okay. Nah, inilah dia. Okay, so inilah dia. So nanti habis tu kamu letak balik kertas sajalah, tapi cikgu leceh sikit lah, cikgu kena pusing lah Okay, so kalau cikgu pusing, inilah dia. Okay, cikgu akan pusing balik kepada, kalau kamu senang je lah pakai kertas. Masalah ajar online macam inilah. Okay, so cikgu akan pusing balik dia dalam keadaan ML, saya ingat ke sana.
Okey, di sini. Oh, okey. Kursi ya. Tak tahulah kursi macam mana ni. Sudah. Lebih kurang lah. Ya, lebih kurang. Over. Okey. So betul tak itu jawapan kamu? Kamu punya jawapan, cikgu sepatutnya nampak ini ya. Cikgu sepatutnya nampak sekejap. Tak apalah cikgu lukis. Sudah, belum. Kamu sepatutnya nampak tak nak bagi cikgu langsung. Time terus. Kamu sepatutnya nampak sudah. Cikgu ada lukis inilah ataupun dalam gambar raja itu kamu ada buat extra benda di sini, tapak tambah sini, sudut di sini. Betul ke dengan jawapan kamu tadi? Betul. Betul, So itulah cara kita lukis segitiga yang satu lagi. Satu lagi cikgu nak kamu perhatikan ya. Kamu akan dapati sisi baru yang kamu lukis ini, dia mesti selari dengan yang pusat dan bulatan berselari. Mesti sama panjang dengan ini. Yang bulatan kemudian dia punya jejari. Sebab dua-dua ialah jejari. Kalau kamu ulama atas punya bulatan sama cikgu sudah buat. Segitiga yang kamu lukis sebelum ini, contohnya soalan A tadi, dia macam ini kan, dia macam ini, lepas awak buat macam ini kan. So sisi baru ini mesti sama dengan ini sebab dua-dua merupakan jejari bulatan kamu. Yang tadi B tadi di sini kan, lebih kurang di sini. Awak buat panjang, lepas tu awak dapat benda ini kan. So pastikan ini mesti serupa dengan ini. Sebab dua-dua itu ialah jejari bulatan kamu. So walaupun ini ialah lakaran graf tapi cikgu nak kamu pastikan dua sisi baru yang kamu wujudkan itu dengan sisi ini mesti nampak macam sama. Kalau beza mungkin 1 mm lah. Maksudnya secara kasar saya tengok dengan mata saya nampak dia sama panjang. Walaupun saya tak betul-betul ukur. Kalau kamu gunakan jangka lukis memang okey. Memang awak akan dapat perfect punya. Memang akan nampak macam satu segitiga. Awak akan rasa ini macam satu segitiga kaki sama. Kalau kamu tengok. Sentiasa kamu ada satu segitiga. Lama apa dia? Kamu sentiasa ada satu segitiga kaki sama. Kalau siapa tidak ada jangka lukis, buat kerja ini, boleh buat. So, awak punya bulatan pun lebih kurang saja kan. So, pastikan nanti adjust supaya dia nampak betul-betul kaki sama. Boleh ya? So, latihan untuk hari ini, latihan untuk hari ini ialah, lama, boleh bergerak langsung. Kamu tengoklah saya punya komputer saya tak boleh gerak langsung. Latihan untuk hari ini ialah latihan 9.1 soalan 4. Iaitu cikgu hanya perlu kamu lukiskan kes segitiga yang satu lagi. So selepas kamu lukis segitiga ini, cikgu nak kamu personal message cikgu untuk tengok jawapan kamu. Boleh tak? Cikgu tak nak awak masuk dalam grup. Sebab bila awak masuk dalam grup, kawan lain semua nampak jawapan dia, semua okey je. Dia soalan ini nak dapat idea itu susah. So latihan hari ini ialah latihan 9.1 soalan 4. Sesiapa yang sudah siap tu, kamu personal message kepada saya, bagi saya tengok gambar raja kamu. Cikgu akan beritahu kamu gambar raja kamu betul ataupun salah.
Siapa tak nak personal message dengan saya pun tak ada masalah. Besok cikgu akan bagi tengok jawapan lah. Tapi cikgu harap kamu bukan tengok jawapan baru pergi lukis. Sebab tengok jawapan baru lukis memang senang. Nak lukis sendiri, create daripada kosong, itu yang paling susah. Okay, So, inilah untuk hari ini. Hari ini tidak ada Google Quiz ya, sebab ni lukis-lukis ini dalam Google Form saya tak boleh keluar soalan macam ini. Okay, so hari ini saya tak ada